Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Jadi untuk video ni kita tengok soalan nombor 11 soalan nombor 11. So dia kata for each of the following compounds draw its isomeric pair that represent a chain, positional and functional group isomerism. Okey, apa makna soalan ni? So maknanya untuk struktur A ni kita kena lukis apa dia punya isomer dari segi chain isomer, apa dia punya positional isomer dan apa dia punya functional group isomer. So first kita buat yang A. Okay. So kalau kita lihat yang A ni merupakan alkene. Alkene ni dia punya class of compound. Tapi dia punya functional group adalah carbon-carbon double bond. Okay. So kita lihat di sini. Okay. Untuk struktur A dia ada carbon-carbon double bond. Jadi soalan minta dia punya isomeric pair iaitu untuk chain, positional dan juga functional group. Okey, jadi ingat apa yang saya ajar. Kalau chain isomer, okey, if it is a chain isomer, first kita akan lihat dia mempunyai different carbon skeleton. Okey, carbon skeleton yang berbeza. Contoh untuk struktur yang dibagi, asal struktur yang dibagi, kita ada 1, 2, 3, 4 sebagai kita punya longest continuous chain. Tapi kalau kita nak buat chain isomer, dia punya carbon skeleton mesti berbeza. Mesti berbeza dengan struktur yang diberi. Okey. So saya lihat ramai yang lukis macam ni. Okey. So kamu rasa yang ni dah betul dah. Okey. Okey. Yang ni saya katakan ini bukan chain isomer. Kenapa? Sebab kamu kena bijak macam mana cara untuk kita kira the longest continuous carbon chain. Longest continuous carbon chain. Carbon chain yang paling panjang dan bersambung. Jadi kalau kita lihat untuk struktur ni, okey, karbon bahagian rantaian karbon yang bersambung, dia masih lagi boleh bersambung. Okey. Dan kalau kita buat numbering pun 1, 2, 3, 4. Jadinya dua struktur ni masih lagi struktur yang sama. Jadi kalau kita nak memastikan kita punya chain isomer tu betul, kalau yang asal ada 4 karbon, kita kena buat kita punya chain isomer ada 3 karbon dan 1 branch. Okay. So 1, 2, 3. Okay. And then yang ini saya nak tunjuk juga, kamu punya branch kamu tak boleh buat dekat karbon yang hujung. Ya. Contohnya kamu nak buat branch kat sini. Tak boleh. Sebab apa? Sebab longest continuous chain masih lagi 4. 1, 2, 3, 4. Tak boleh. Jadi di mana yang kamu boleh buat? Ya. Kamu boleh buat di tengah lah. Okay. Kalau kamu buat dekat sini pun tak boleh. Okay. Maknanya kalau kamu nak buat dekat sini pun tak boleh. Sebab dia 1, 2, 3, 4. Masih lagi. Dia pun longest continuous chain masih lagi 4. Okay. So kita akan buat di tengah. Kita letaklah CH3. Okay. And then kita boleh letak double bond kita di mana-mana lah antara dua karbon ni, tak kisah. So kita letak di sini. Okay. Dan kita letaklah kita punya hidrogen yang lain. So jadilah kita punya chain isomer. Okay. So ini kita punya chain isomer. Okay. And then untuk positional isomer. Okey, kalau positional isomer, ciri-ciri dia punya carbon skeleton same, tak berubah tetapi different position of functional group. Okey. Jadi kalau dalam kita punya struktur ni, functional group kita carbon-carbon double bond lah. Ini kita punya struktur asal kan. Okay. Jadi bila positional ni kita kena ubahlah kedudukan kita punya carbon-carbon double bond. Okay. Jadi saya tengok banyaklah yang buat, dia buat macam ni pula. Kamu dah belajar ni waktu SPM tapi hilang ingatan kan. So kalau kita lihat, kalau kamu tiba-tiba kamu kata, okey madam, ini saya punya 1 2 3 1 2 3 4. Okey.
Okay, madam, ini saya punya positional isomer. Okay. Padahal dua struktur ni, okay, merupakan struktur yang sama. Struktur ni dengan struktur ni sama. Kenapa sama? Sebab numbering kita boleh mula daripada kanan ataupun kiri. Rules numbering sebenarnya kita akan mula daripada karbon yang high priority, karbon yang ada functional group lah. Okay. So kalau contoh struktur yang atas ni, kalau kita nak mulakan numbering, kita boleh mula daripada sini. 1, 2, 3, 4. Tu struktur yang bawah. 1, 2, 3, 4. So kalau kita nak bagi nama, dua-dua ni pun merupakan one butin. Okay, dua-dua ni sama. Jadi macam mana kita nak buat positional isomer? Iaitu caranya, kalau dekat sini pun tak boleh letak carbon-carbon double bond, sini pun tak boleh letak carbon-carbon double bond, maknanya di tengah lah yang kita boleh letak carbon-carbon double bond. So untuk kita punya positional isomer, dia akan jadi macam ni lah. Sebab apa? Sebab first kita tengok kita punya carbon skeleton masih lagi sama. Tak ada perubahan yang ketara. Tetapi position of functional group kita dah berubah. Okay, kalau untuk struktur ini, okay, kan untuk struktur ni kita punya carbon-carbon double bond terletak di antara karbon pertama dan karbon kedua. Tetapi untuk strukturnya ini, okay, dan this one, carbon-carbon double bond kita terletak di antara karbon kedua dan karbon ketiga. Okey. So, selesai untuk kita punya positional isomer. Jadi macam mana pula dengan functional group isomer? Okey, yang ketiga, functional group isomer. Kalau untuk functional group isomer, dia basically dia mempunyai general formula yang sama. Okay, ataupun bahasa Inggerisnya same general formula. Tetapi dia punya functional group berbeza. Okay, functional group berbeza, tak sama. Jadi general formula yang sama dengan alkene adalah cycloalkane. Alkane, cycloalkane dengan alkene ada general formula yang sama, iaitu CnH2n, dan dengan syarat jumlah karbon mestilah sama atau lebih dari 3. Okey. So, untuk positional untuk functional group isomer untuk kita punya alkene ni, iaitu 1-butin, kita boleh buat kita punya functional group isomer iaitu cyclobutin. Pasal alkene ni, pasal alkane, kamu akan belajar pada next chapter lah, iaitu pada chapter 2. So, jadilah kita functional group isomer. Okey, itu baru soalan A. Okey, kalau kita lihat soalan B. Soalan B ni alkane, dia straight chain alkane. Kita ada CH3. Okey, so copy. Saya bawa di kat bawah lah. Okey. So untuk B, kalau kita lihat, saya lukis balik struktur. Kalau blur kan, kita lukis expanded lah. Okey, CH3 H. Okey. So sekarang kita kira jumlah karbon dengan jumlah hidrogen. Supaya nanti jangan sampai bila kita lukis balik ada karbon yang tertinggal, ada hidrogen yang tertinggal. So di sini karbon kita ada 6. Okey. C6 H. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So C6H 14. So first kita nak buat yang isomernya represent chain isomer. Jadi kita kena carilah where is our longest continuous chain. So our longest continuous chain, kalau nak senang kita boleh tengok sini lah, yang straight ni. Okay, so 1 2 3 4. Jadi kita ada methyl group. Okay, kita ada methyl group attached to the longest continuous chain pada carbon number 2 and also carbon number 3. Okay. Jadi kalau macam ni nak present kita punya chain isomer. Okay, so kita punya chain isomer. So kita lihatlah. Sekarang kita punya
the longest continuous chain kita ada 4 carbon. Jadi kalau nak buat chain isomer ni, kita punya carbon skeleton kena lain daripada structure yang diberi. So kita boleh cuba buat 6 carbon chain sebab dalam kita dah ada 6 carbon kan. Okay, so ini merupakan kita punya chain isomer yang pertama. Okay. And then kalau contoh kita nak buat lagi chain isomer yang lain, kita boleh pendekkan dia jadi 5 carbon chain. Okay. Dan kalau kita nak letak dia punya branch, ingat pesan saya. Kat sini tak boleh letak, kat sini pun tak boleh letak. Kalau kita letak di hujung, nanti kita punya longest continuous chain akan jadi 6. Jadinya, di mana kita nak letak? Kita akan letak dekat karbon nombor 2. Karbon nombor 2 ke, karbon nombor 3 ke. Okey, asalkan lain. So, sekarang siaplah chain isomer kita yang kedua. Di mana kita punya carbon skeleton berbeza daripada first yang diberi tu. Okey. Okay, and then kalau kita nak buat positional isomer. Positional isomer, kita punya carbon skeleton kena sama. Maknanya kalau yang asal dia ni, yang given in the question ada 4 carbon as the continuous longest chain, maknanya kita punya positional isomer ni pun, the longest continuous carbon chain kita ni pun mesti 4 carbon juga. Jadi saya lukislah nak bagi kamu nampak kan. Okay, maknanya ni struktur asal. Kita ada macam ni. Okey, di mana methyl group kita ni dia terletak pada karbon kedua dengan karbon ketiga. Jadi macam mana nak jadikan kita punya longest continuous carbon chain kita ni sama, tapi kedudukan kita punya substituent ataupun methyl group berbeza. Kalau kamu buat begini, konon kamu nak letak satu methyl dekat sini, satu methyl dekat sini. Okey, ini tak boleh lah sebab nanti kamu punya longest continuous chain akan jadi 6. Kalau 6, apa relationship antara ini dengan ini? Dia akan jadi chain isomer. Okay? Jadi kalau kita nak dapatkan 4 carbon chain with different place ataupun different position of substituent, okay, kita kena letak dekat carbon yang middle, yang tengah. Jadi kita lukis balik. So, ini kita punya CH3. Okay. Kalau kita letak CH3 kat sini, tadi samalah macam structure asal kan. So, kita pindahkan CH3 kita di sini. Okay. Jadi ini sekarang. Okay. Kita ada structure yang mempunyai carbon skeleton yang sama tetapi berbeza position of functional group. That's why we call it positional isomer. Okay. Saya kecilkan lagi. Okay. So, kita lihat di sini kedudukan kita punya substituent yang berubah. Okay, dua ni kita boleh lihat same carbon chain but different position of substituent. Okay, so macam mana pula dengan kita punya functional group isomer? Okay, so kalau alkane, dia punya general formula CnH2n plus 2. Dan kalau kita lihat untuk class of compound yang lain, tak ada pun yang mempunyai general formula yang sama dengan general formula alkane. So, alkane has no functional group isomer. Okay. So, itu sahaja untuk soalan nombor 11. Sebab apa? Sebab untuk 11C ni, dia hampir-hampir sama dengan soalan nombor 10. Okay, di mana kalau alkohol ni, dia punya functional group isomer. Okay, ialah alkohol dan partner dia merupakan ether. Okay, and then kalau positional kan, kalau positional isomer pula, let's say the structure given show you that hydroxyl group attached to the carbon number 1. You boleh tukar hydroxyl group pada carbon number 2 or number 3. So dapatlah kita positional isomer. Okay, ataupun kalau kita nak chain isomer, kalau kita lihat the straight chain here has 5 carbon. Okay, so kalau kita nak jadikan dia, chain isomer, kita just pendekkan sahaja kita punya carbon chain tu menjadi 4 carbon chain dan pastikan lagi satu carbon tu kita jangan letak dia dekat middle. Kita jangan letak dia dekat both end, tepi-tepi tu. Kalau kita letak dekat hujung, sama je lah, kita akan dapat
5 continuous longest chain. So kita letak kita punya branch tu pada carbon number 2 ataupun carbon number 3. Okay, so that's all untuk saya punya video nota soalan tutorial nombor 11 dan berkait dengan tajuk isomer. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan, firstly tengok dulu video ni sampai habis dan fahamkan. Kemudian baru tanya kepada saya. Okay, itu sahaja. Thank you.